Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita bicara tentang al-athar al-murattabah al-mutarattabah min infisaliz zawjaini. Al-athar, kesan yang menjadi rentetan, kesan rentetan daripada perpisahan antara suami isteri. Jadi infisal, perpisahan ni boleh dengan tiga cara. Pertama, talaq, suami menceraikan isteri. Kedua, dengan cara fasakh, iaitulah hakim atau qadi yang menceraikan isterinya. Dan yang ketiganya dengan cara khulu'. Khulu' secara umum ialah isteri dia rasa tak betah lagi dengan suami, maka dia mahukan suaminya itu menceraikan dia. Maka dia minta cerai dengan cara khulu' atau pampasan. Dengan cara pampasan. Jadi yang menceraikan itu suami. Tapi dia mahukan pampasan kerana dia tak rela menceraikan isterinya, tapi isterinya minta juga. Jadi isterinya kena memberi pampasan kepada suaminya agar suaminya mahu menceraikan dirinya. Itu secara umum lah. Jadi setelah berlakunya perpisahan itu dengan salah satu daripada tiga cara itu tadi, maka ada empat perkara yang perlu dipertimbangkan. Empat perkara yang perlu dipertimbangkan selepas perceraian atau perpisahan itu berlaku. Pertama, yang berkaitan dengan anak-anak, maka babnya ialah hadonah. Yang kedua, yang berkaitan dengan suami itu. Jadi kalau talaq, suami boleh cerai, boleh rujuk, boleh raja'ah. Manakala dan seandainya fasakh, tak boleh nak rujuk lagi, suami dah tak boleh rujuk. Dan khulu' juga, suami dah tak boleh rujuk, kerana khulu' itu kita dah sedia ketahui bermaksud cabut buang. Jadi dah tak boleh nak rujuk lagi, hanya talak yang biasa sahaja. Suami boleh kembali merujuk kepada isterinya. Itu dinamakan ar-raj'ah, kembali merujuk. Itu tentang si suami itu. Kemudian bagi isteri yang telah diceraikan, maka dia ada tempoh yang telah ditetapkan oleh syarak. Kalau dia nak kahwin yang lain, dia tak boleh lepas kena cerai terus nak kahwin yang lain, tak boleh. Dia kena tunggu suatu tempoh yang dinamakan sebagai al-iddah. Iddah ni khusus, secara khusus lah, nak memberi batasan kepada isteri itu, isteri yang telah kena cerai tadi itu, ataupun isteri yang telah berpisah daripada suaminya dengan apa cara sekalipun, dia kena menunggu satu tempoh sebelum dia boleh kahwin yang lain. Yang keempat, setelah berlakunya perpisahan itu, maka ada perkara yang perlu dipertimbangkan, iaitulah harta sepencarian, iaitulah al-amwal al-mushtarakah. Baik, kita pergi kepada al-hadonah. Apa dia? Hadonah ni bicara tentang anak-anak yang dihasilkan daripada perkahwinan itu. Maka setelah ibu bapanya bercerai ataupun berpisah, sama ada berpisah dengan cerai atau berpisah dengan fasakh atau berpisah dengan khulu', maka siapa nak jaga? Siapa nak jaga? Tayyib. Itulah point dia. Jadi hadonah itu dari segi bahasanya ialah riayah, penjagaan.
penjagaan, penjagaan. Penjagaan. Riayah penjagaan. Dan tarbiyah pendidikan, penjagaan, riayah ni lebih kepada keperluan hidup, tarbiyah ni lebih kepada pendidikan. Jadi kalau nak jawab soalan lugatan, kalau SMA, salah satu daripada riayah ataupun tarbiyah ni dah cukup untuk mendapat markah. Dalam SPM pun begitu juga. Kalau kedua-duanya itu terbaik. Jadi jawablah dengan penuh dua-dua ni sebab dia ada pengertian tersendiri. Tapi kalau jawab salah satu pun sudah dapat markah penuh. Baik. Manakala dari segi syarak, hadanah tu ialah hifzun, penjagaan. Dia penjagaan umum lah. Sama ada jaga untuk keselamatan, untuk keperluan, untuk pendidikan. Dia dijaga, yang penting anak yang ditinggalkan itu mesti ada yang menjaganya. Menjaga siapa? Man la yastaqillu bi umurihi. Man ni orang, man. Hifzun, man ni baris atas, bukannya min. Orang yang la yastaqil, tak mampu untuk berdikari. La yastaqil, tak mampu berdikari. Bi umurihi, untuk urusan dirinya sendiri. Wa tarbiyatihi, serta pendidikan dirinya sendiri. Bima yasluhuhu, dengan yang sesuai keperluan dia. Kalau budak tu kita biarkan dia, boleh mungkin dia pergi minta sedekah merayap, boleh dia untuk hidup, tapi adakah itu sesuai untuk kehidupan dia yang sebenar? Jadi pasti tak sesuai. Patut budak ni ada pendidikan, ada keselamatan, ada penjagaan. Jadi kalau dia dah merayap demi untuk kehidupan sesuap nasi, maka itu tak sesuai. Itu sebabnya bima yasluhuhu, dengan perkara yang sesuai dengan keperluan hidupnya. Jadi syar'an hadanah ialah hifzun, man la yastaqillu bi umurihi. Hifzun man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatihi bima yasluhuhu. Hifzun man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatihi bima yasluhuhu. Jadi markah kemungkinan boleh dipotong di sini untuk mendapatkan satu markah, ataupun tengoklah panel nak bagi markah macam mana, ataupun potong di sini untuk dapatkan satu markah. Sama ada dipotong di sini ataupun dipotong sini untuk dapatkan satu markah. Dan ini satu markah lagi, kan, satu markah. Jadi kalau dia potong sini, satu markah, dan ini satu lagi markah. Sebab umur dan tarbiyah ni dia satu maksud. Jadi untuk selamat, hafalah daripada pangkal, bermula daripada sini sampai ke wa tarbiyatihi. Kalau kurang, takut markahnya kurang. Okey. Dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan qalat, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a'un wa thadi lahu siqa'an. Inna ibni hadha kana batni lahu wi'a'an wa thadi lahu siqa'an wa hijri lahu hiwa'an wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, rawahu Abu Dawud. Maksudnya daripada diriwayatkan daripada
Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imra'ah ni perempuan lah. Imra'ah ni kan, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia diceraikan oleh suaminya. Dia mengadu kepada Nabi. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna ibni hada, sesungguhnya ibni, anak aku ni anak lelaki lah. Ibni kan perempuan, ibnati. Dia kata anak aku ini kana batni lahu wi'aan. Dia ni di perut aku ni lah dulu dia duduk masa aku mengandung. Wi'a' ni tempat kandungan dia. Wasadi lahu siqaan. Buah dada aku ni lah tempat dia minum dulu masa dia kecil kan, tempat dia bergantung minum. Siqa' ni minum lah, tadi buah dada. Wa hijri, dan bilik aku ni lah lahu hiwa, tempat dia main-main. Budak kecil nak pergi mana tak ada, lepas merayap mesti bersama dengan ibunya itu ke mana sahaja. Sebab dia mesti digendong kan, tak boleh ditinggal budak kecil. Jadi dia kata masalahnya sekarang, inna, sesungguhnya abahu, bapa dia, talaqani, telah mentalakkan aku, menceraikan aku. Wa arada ayan tazi'ahu minni. Wa arada maksudnya apa? Mahu. Dan bapa dia mahu ayan tazi'ahu, mengambilnya daripada aku. Sedangkan budak ni dulu duduk dalam perut aku, minum daripada aku, dan dia sentiasa aku gendong dia ke hulu kilik. Bila bapa dia nak ceraikan aku, dia nak ambil budak ni. Sedangkan budak ni masih lagi bergantung kat aku. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bagi tahu kepada perempuan tadi itu, anti ahaqqu bihi, engkau lebih berhak padanya, bihi kan, malam tangkihi, selagi mana engkau tidak berkahwin lain. Selagi mana engkau tak berkahwin dengan lelaki yang tak ada ikatan kekeluargaan dengan suami engkau itu, maka engkau lebih berhak untuk jaga dia. Okey. Tapi kalau perempuan tu kahwin dengan abang atau adik kepada bekas suami dia, itu ada perbahasan yang lain. Boleh tak suami dia ambil budak tu? Boleh, kalau dia lelaki tu kalau bakal suami kepada perempuan tu, ataupun perempuan tu nak berkahwin dengan abang atau adik kepada bekas suami dia, ataupun istilah lain kata ganti tikar. Ajma'al ulama ala masyru'iyatil hadanah. Sepakat ulama mengatakan bahawa hadanah tu memang disyariatkan. Maksudnya apa? Mesti diikut peraturannya. Sebab ada dah peraturan yang ditetapkan oleh syarak tentang hak siapa yang nak jaga anak, siapa yang paling berhak untuk jaga anak yang telah bercerai mak bapak dia. Berpisahlah, sebab cerai itu salah satu daripada 3 cara perpisahan suami isteri kan. Jadi kita guna istilah yang lebih umum, iaitu berpisah atau perpisahan. Baik. Tertib. Tertib artinya apa? Mesti ikut peraturan, mesti ikut aturan 1, 2, 3. Mustahiqin, yang tertib, mustahiqin yang paling berhak untuk hadanah, menjaga anak. Mesti ikut tertib. Tertibnya mesti ikut nombor 1, 2, 3. Kalau tak ada nombor 1, baru pergi nombor 2. Dah tak ada nombor 2, baru boleh pergi nombor 3. Kalau main sesuka hati, aku nak bela, bapak dia kata aku nak bela, tak boleh. Tengok mak dia ada lagi tidak, cukup syarat ke tidak mak dia. Kalau tak cukup syarat, maka tak boleh. Barulah boleh pergi pindah kepada bapak. Nenek dia kata, oh ni anak aku, cucu aku sayang kat dia, aku nak bela anak ni. Mak bapak dah berpisah, tak boleh. Tengok mak dia
cukup syarat untuk beli anak ke tidak. Kalau cukup syarat, mesti mak dia jaga, tak boleh nenek dia nak jaga. Kalau kecuali mak dia kata aku tak larat nak jaga, baru pindah kepada nenek sebelah mak. Kalau nenek sebelah mak kata aku tak larat, aku dah tua, baru pindah kepada bapak. Baru pindah kepada bapak. Tak boleh nenek sebelah bapak tu tiba-tiba, oh cucu aku ni, anak aku lelaki kan, dia punya anak lelaki, akulah berhak jaga kalau dia bercerai. Tak boleh tanya bapak dia, bapak nak jaga tak nak. Kalau bapak dah tak nak jaga, barulah pergi kepada nenek sebelah bapak. Baik. Orang pertama sekali selepas bercerai yang paling berhak untuk menjaga budak tu ialah Ummul Tifli, iaitulah mak kepada budak itu. Mak kepada budak. Dah mak kepada budak tu tak mampu ataupun tak nak, barulah pergi kepada Ummul Ummi, iaitulah mak kepada mak, iaitu nenek nenek kan, ataupun moyang. Kalau nenek dengan moyang dia tu berebut, kalau moyang dia hidup lah, zaman sekarang wallahualam ada juga orang yang moyang tu masih hidup. Kalau dulu biasa moyang tu hidup lagi kan, nenek hidup, moyang hidup, boyot pun hidup pun masih ada lagi dulu lah. Sekarang ni dah susah cari boyot hidup. Jadi antara nenek dengan moyang dia tu berebut, maka nenek dia paling berhak. Jadi Ummul Ummi tu iaitulah mak kepada mak budak, maksudnya nenek budak kan, nenek budak. Jadi lebih selamat kalau kita nak jawab, kita kena buat macam ni, kena tambah Ummul Ummi li at-tifli. Dia kena taruh at-tifli. Kalau tidak, nanti akan mengelirukan. Sebab ramai guru-guru yang keliru tentang siapa orang ni. Jadi bila sebut li-tifli, maka tak ada kekeliruan tu berlaku kan. Ummul Ummi Ummul Ummi li-tifli juga. Li-tifli mesti letak li-tifli. Kalau tidak nanti keliru. Tidak dikeliru. Al-abu mestilah li-tifli. Mesti letak li-tifli supaya kita faham. Bukan sekadar hafal buta-buta tapi tak faham bila berlaku perkara yang sebenar, kita tak boleh nak selesaikan masalah kerana tak dapat gambaran yang betul kan. Mesti tulis li-tifli ni, mesti li-tifli. Kemudian berikutnya Ummul Abi, iaitulah mak kepada bapa dia ataupun nenek kepada budak tu. Jadi untuk kita tidak keliru, maka kita tambah li-tifli. Mesti semua sekali ni kita tambah li-tifli. Li-tifli li-at-tifli. Mesti untuk mengelakkan kita keliru kan. Tambah li-tifli. Okey. Summa ummi abil abi, ibu kepada bapa kepada bapa. Li-tifli juga, li-tifli. Li-tifli, iaitulah moyang. Ini nenek kepada budak, li-tifli. Bapa ibu kepada bapa bagi budak, iaitulah nenek kepada budak kan. Ia ni moyang kepada budak. Kemudian yang kelimanya ukhtus syaqiqah li-tifli. Iaitulah saudara kandung kepada budak tu. Okey, saudara kandung kepada budak. Sebab guru-guru pun dia keliru. Ukhtus syaqiqah ni sebahagian guru, malah ramai, mungkin boleh dikatakan kebanyakan guru memahamnya sebagai ukhtus syaqiqah lil ummi li ummil tifli. Ramai yang faham begitu. Ukhtus syaqiqah li ummi tifli.
ibu kepada budak tu, saudara kandung ibu. Jadi itu salah. Sebab itulah kita kena taruh relatively ni. Saudara kandung kepada budak itu, artinya budak tu dia ada kakak yang layak untuk menjaga dia, maka kakak dia syatikah ni saudara kandung si ibu sebapa. Maka kakak kandung dia lah yang paling layak untuk menjaga dia. Kalau mak dia tak nak bela dia, nenek dia tak nak bela dia, bapa dia tak nak bela dia, maka saudara kandung dia lah yang berhak untuk membela budak yang kecil tadi. Kalau dia tak ada kakak yang layak untuk menjaga dia, kakak kandung dia yang layak menjaga budak tadi tu, maka kalau bapa dia tu ada kahwin lain dan ada anak perempuan yang dah dewasa dan layak menjaga kanak-kanak tadi, maka kakak tiri dia lah, kakak tiri kan, bapa dia kahwin lain yang terdahulu daripada dia mana bini tua dia lah, bini dia yang sebelum dia kahwin dengan mak budak ni tadi tu. Jadi bini tua dia tu ada anak yang dah dewasa, maka anak perempuan kepada bini tua itulah yang paling berhak selepas dia tak ada saudara kandung. Jadi kena tahu relatively dia, relatively, supaya tidak keliru. Relatively, saudara tiri, saudara perempuan tiri lah kepada budak itu, saudara perempuan tiri sebelah bapa sebab bapa tu dia lebih kuat berbanding dengan mak kan. Kalau dah tak ada saudara tiri sebelah bapa, maka kena tengok pula saudara tiri sebelah mak. Kalau mak tu dulu pernah kahwin dengan orang lain, ada anak, kalau anak perempuan tu dah dewasa dan ada kelayakan menjaga anak yang terhasil daripada suami dia yang telah menceraikan dia tu kan, maka anak perempuan kepada ibu tadi itulah yang ada hak menjaga budak tadi kan. Jadi ukhtu minal ummi, saudara perempuan seibu. Ini saudara perempuan sebelah bapa, ini saudara perempuan sebelah ibu, relatively. Relatively kan, tahu relatively, saudara perempuan sebelah ibu, lain bapa. Ini satu bapa lain mak. Yang nombor 7 ni satu mak lain bapa. Okey, relatively okey. Dah tak ada semua tu, maka pindah kepada khalah. Khalah ni ialah makcik. Makcik ni siapa? Adik-beradik. Kalau khalah ni adik-beradik sebelah mak. Adik-beradik sebelah mak dinamakan khalah. Adik-beradik sebelah mak. Jadi khalah relatively. Kena sebut relatively, kalau tidak nanti dia keliru. Sebab kita orang Melayu, orang Arab mungkin tak ada masalah. Jadi khalah makcik sebelah makcik kepada budak tu dia, makcik kepada budak tu sebelah mak. Kalau makcik tu sebelah bapa, makcik siapa? Relatively. Okey. Makcik sebelah bapa kepada budak itu, sebelah bapa adik-beradik, bapa dia yang perempuan. Baik. This. Okey. Jadi ada kat situ ada 9 stage, 9 golongan yang ada hak untuk menjaga budak tu tadi. Dah tak ada 99 ni, maka barulah hakim akan menentukan orang lain yang paling layak
untuk menjaga budak tu. Kalau dah tak ada, barulah hakim akan memutuskan budak ni perlu dijaga oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kalau tidak, perlulah diserahkan kepada keluarga angkat. Okey. Syarat hadanah. Syarat hadanah artinya syarat orang yang nak menjaga budak tu. Walaupun dia ibu kepada budak tu, tapi dia mesti cukup syarat. Kalau dia ibu kepada budak tu sekalipun, tapi syarat tak cukup, dia tak layak. Maka berpindahlah hak penjagaan budak tu kepada nenek. Kalau nenek dia pun dah uzur, tak larat, pindah kepada bapa budak. Dan seterusnya lah, berpindah daripada nombor 1 pindah kepada nombor 2. Dah tak ada nombor 2, pindah kepada nombor 3, macam sini kan. Dah tak ada nombor 3, tak layak nombor 3, pindah kepada nombor 4, tak layak nombor 4, pindah kepada nombor 5, tak layak nombor 5, ataupun memang tak ada nombor 5, pindah kepada nombor 6, seterusnya sampai ke nombor 9. Dan last sekali, barulah nombor 10, apa yang ditetapkan oleh hakim mahkamah, siapa yang paling layak untuk diserahkan penjagaan budak itu tadi. Baik. Syarat untuk orang yang layak, syarat kelayakan bagi menjaga budak tu, nombor 1 mestilah dia tu dah baligh dan berakal. Baligh ni lawannya sabi ataupun sabiyah kalau perempuan. Baligh kan. Berakal lawannya majnun atau majnunah. Jadi kalau sabiyah ni dia tak layak. Sabiyah tak layak. Al-aqlu lawannya majnun atau majnunah, tak layak. Okey, tengok. Majnun, kalau bapa dia gila, maka isterinya minta cerai sebab bapa dia gila. Jadi isterinya tu pula tak nak jaga anak dia. Nenek dia pun tak nak jaga. Bapa dia gila. Jadi patutnya kalau mak dia tak nak jaga, nenek dia tak nak jaga, pindahlah kepada bapa. Tapi masalah bapa dia gila, majnun. Jadi bapa dia tak layak. Tak layak, maka pindahlah kepada nenek sebelah bapa. Kalau tak ada, maka pindah sampai nombor 9. Nombor 9 pun tak ada, pindah kepada nombor 10, iaitu hakim menentukan siapa yang paling layak. Okey. Jadi akal ni lawannya majnun atau majnunah. Majnunah. Gila kan? Ingat, lawan tu kena ingat, kerana lawan tu biasanya akan ditanya dalam peksa. Sebab nak menguji kefahaman, maka perlu kepada analisa. Analisa tu kadang dalam bentuk berlawanan. Itu sebab kita tak boleh hafal akil, al-aqlu, al-bulugh saja, kita kena ingat lawan dia. Al-aqlu saghir, al-bulugh saghir kan. Al-aqlu pula majnun atau majnunah, perempuan majnunah. Okey, kemudiannya Islam. Kalau suami isteri tu bercerai sebab bini dia tu kata na'udzubillah min zalik, murtad kan. Jadi anak tu takkan nak serah kepada isteri dia jaga, sebab isteri dia murtad, na'udzubillah. Contoh, mudah-mudahan tidak berlaku lah. Jadi bini dia tak boleh. Jadi siapa nak jaga? Nenek dia pun bukan Islam juga kan, na'udzubillah min zalik kan. Jadi bapak dia jaga kalau bapak dia masih Islam. Okey, Islam ni kena hafal, tapi lawan Islam tu pun kena hafal. La hadanah lil kafir, tak boleh. Jadi lawan Islam ialah kafir, maka kafir tak layak. La yasih, yasih ataupun la yajuz lil hadanah. La yasih ataupun la yajuz. La yasihu lil hadanah kan. Li al hadanah. Kena ingat lawan dia, hadanah. Okey, hadanah. Okey.
Yang ketiga, mestilah iffah dan amanah. Iffah ni iaitu menjaga maruah diri. Lawan ni ialah fasik. Jadi fasik ni orang yang dia tak segan cilu buat dosa kan, ahli dosa, ahli maksiat. Ahli maksiat, dia tak ada masalah bagi dia, maksiat tu tak ada apa bagi dia kan. Jadi orang yang ahli maksiat, maka dia tak layak untuk menjaga kanak-kanak tadi. Katalah seorang tu dia dia bercerai kan, sebab mak dia tu pelacur kan, contoh, jadi tak boleh, tak layak jaga anak. Jadi sebab dia tak iffah. Kalau lelaki tu memang penagih kan, jadi dia tidak iffah, tak menjaga harga dirinya kan. Penagih tahulah, penagih dadah kan, jenis dia kalau dah ketagih, dia dah tak ingat apa, janji nak dadah dia bunuh orang pun sanggup. Dia tidak iffah. Dan amanah, jadi kalau tak amanah, contohnya banyak juga berlaku, serah anak tu kepada ibu, kemudian ibu tu didik anak tu supaya membenci bapa dia. Jadi dia tidak amanah dalam menjaga budak tu. Dia mendidik budak tu jadi durhaka kepada bapa dia kan. Jadi tidak amanah. Lawan kepada iffah dan amanah tu ialah fasik. Ingat, lawan dia tu penting, lawan dia tu. Sebab soalan biasa tanya fakta berlawanan. La yakunu al-hadin fasiqan. Jadi illah dia tu li'annahu la yakunu al-hadin fasiqan, ataupun dikata li'anna syarat al-hadanah huwa illah dia kan al-iffah wal amanah. Syarat al-hadanah huwa al-iffah wal amanah. Kemudian syarat yang keempat al-iqamah, iaitulah orang yang nak menjaga budak tu mestilah al-muqim, berada di negeri budak tu kan. Dia muqim. Kalau budak tu tak berada di negeri di mana budak tu, contohnya mak bapak dia orang Selangor, contoh, bercerai, kemudiannya mak dia bawa balik ke Kelantan. Jadi bapak dia tak ada kemampuan untuk berulang ke Kelantan tu. Jadi dia tidak mukim, tidak berada di negeri budak tu kan. Apa masalahnya? Biarlah mak dia nak balik negeri dia Kelantan balik. Ialah masalahnya bapak dia nak memberi nafkah kepada budak tu. Jadi kalau jauh sangat, dia tak mampu untuk pergi ke sana. Kecuali kalau zaman sekarang dah ada kemudahan transfer duit dalam bank. Kalau dulu tak ada transfer duit. Jadi kalau jauh macam tu, tidak ada kemampuan dia memberi nafkah, maka hilanglah kelayakan ibu tadi tu untuk menjaga budak tu. Sebab nanti siapa nak memberi nafkah kepada budak itu? Kecuali lah kalau ibu tu kata, aku redha, akulah yang akan menanggung budak tu. Tu lain cerita lah. Sebab dia ada akad perjanjian, ibu tu kata aku akan menjaga budak tu. Aku akan jaga budak tu. Tapi kalau tak ada apa-apa, bapa dia kata tak mampu aku nak beri nafkah kepada budak tu sebab jauh sangat kan. Dulu tak ada bank. Jadi kalau bapa tu membiarkan ibunya bawa budak tu, maka dia berdosa sebab tidak memberikan nafkah kepada anak dia yang di bawah jagaan ibu kan. Jadi bapa dia kenalah bertegas, aku nak jaga budak tu sebab siapa nak beri amanah, siapa nak beri nafkah kepada budak tu, contoh begitu kan. Tapi ibu dia kata tak apa, nafkah tu tak payah, aku jaga. Itu dah ada ijab dan qabul, persetujuan, maka bolehlah ibu tu bawa. Kalau dia kata engkau bawalah budak ni, engkau berhak kan. Jadi bapa dia lepas tangan. Mak dia tu jaga budak tu dan beri nafkah kepada budak tu sebab terpaksa kan. Sebab terpaksa, bapa dia kata macam mana aku nak bagi jauh, aku sendiri pun miskin, nak berulang ke sana kemari, jauh-jauh aku tak mampu. Jadi sepatutnya bapa tu kena bertanggungjawab menjaga budak tu, sebab mak dia tu menjaga budak tu secara terpaksa kan. Bapa dia tak nak jaga,
dan dia lepas diri. Alasan dia kata jauh. Kalau macam sekarang boleh transfer duit, tapi kalau orang kampung ulu-ulu Temeling sana tu tak ada bank, macam mana kan? Itulah masalahnya tu. Kalau ada bank boleh transfer duit, okey boleh. Kalau tak ada kemudahan untuk transfer duit ataupun sebarang masalah berkaitan kesihatan dan sebagainya, maka bapa dia kena bertanggungjawab. Itu sebab pentingnya al-iqamah, iaitulah apa maksud iqamah kat situ? Mukim fi balad at-tifli. Jadi lawan dia fi ghairi balad at-tifli. Kena ingat lawan dia. Ataupun bapa dia tu jenis orang yang driver lori, hidup dia tu atas jalan raya kan. Seminggu sekali atau sehari atau 2 hari je dia balik rumah dia. Yang lain tu atas jalan raya lah. Dia pergi ke merata-rata, ke Kelantan, ke Johor, ke Perlis, ke Terengganu, ke Kuala Lumpur, ke Melaka, ke Negeri Sembilan. Itulah hidupnya hantar barang. Jadi dia tidak iqamah pun tak layak bapa tu menjaga anak. Okey, takkan nak kendong. Kalau dulu askar kan, askar selalu pindah randah. Jadi dia tak layak untuk menjaga hadonah, menjaga anak tu deh. Yang kelima, khulu min zaujin ajnabi, iaitulah khulu tu apa? Tidak ada. Jadi perempuan yang dah kena cerai tadi atau yang berpisah tadi tu, dia tak kahwin min zaujin ajnabi dengan orang lelaki yang bukan ahli keluarga, adik-beradik, bekas suami dia. Dia tidak berkahwin dengan lelaki yang bukan ahli keluarga bekas suami. Maka kalau dia tidak berkahwin dengan khulu min zaujin ajnabi, tak kahwin dengan lelaki lain, baru dia boleh jaga budak. Kalau dia berkahwin dengan lelaki lain, dia tak boleh jaga lagi dah. Tapi kalau dia kahwin dengan adik-beradik suami dia, dia masih ada kelayakan untuk jaga budak. Tapi kalau dia kahwin dengan bukan adik-beradik suami dia, dia tak dah hilang kelayakan. Okey, khulu tu tak ada berkahwin dengan lelaki lain. Kalau dia berkahwin dengan lelaki lain, hilang kelayakan. Jadi idza tazawwajat al-ummu, dikahwin ibu budak tadi tu kahwin dengan lelaki lain ajnabi, dengan lelaki yang bukan ahli keluarga suami, kalau dikahwin saqata haqquha, gugur hak dia tak boleh jaga budak tu. Haqquha fi al-hadanah, dalam penjagaan anak. Okey, sebabnya kalau dikahwin dengan lelaki lain tu perasaan terhadap budak tu mesti tidak sama dengan bapa dia yang asal kan. Malah banyak keadaan lelaki tu tak akan menyukai budak tu. Banyak keadaan, walaupun ada yang tak kisah kan, yang tak kisah tu ada, tapi kebiasaan dia bila kahwin dengan lelaki lain tu biasanya tak suka. Biasanya. Jadi Islam mengambil kepada keadaan umum keadaan, tidak kepada keadaan yang spesifik, yang tertentu. Umumnya tak suka, maka Islam terus saddud dzara'i', mencegah awal kan. Tapi kalau dia bercerai dengan seorang lelaki, kemudian kahwin pula dengan adik kepada bekas suami dia tu, maka adik bekas suami atau abang bekas suami tu kata, ini anak abang aku, ni anak adik aku, dia kata ahli keluarga aku juga. Jadi dia akan merasa budak tu sebahagian daripada ahli keluarga dia, maka dia tak adalah seperti mana orang yang tak ada kaitan kekeluargaan. Mesti ada perasaan ni kan, ini keluarga aku juga budak ni kan, aku kena jaga dia. Sebab itulah kalau perempuan ni dia kahwin dengan adik-beradik suami dia, maka dia boleh jaga, sebab budak tu tidak akan dipersisirkan. Suami dia pun tidak akan membenci budak tu. Ada juga yang dia benci dengan adik abang dia, anak abang dia, anak adik dia benci kan. Sebab apa? Dia bergaduh adik-beradik. Itu dalam kes yang terpencil. Islam tidak
mengambil kira kes terpencil. Dia mengambil kaedah kes yang umum. Okey. Keenamnya mestilah khulu tak ada. Khulu ni apa? Tak ada. Al-amrad ad-daimah, penyakit yang berpanjangan, yang berlarutan, dan al-adat al-mu'atharah. Contoh amrad daimah ni, penyakit yang berpanjangan ni ialah seperti marad ibu tu tadi. Tak ada penyakit marad al-idal. Al-amrad ad-daimah seperti marad al-idal. Idal ni sakit yang sukar sangat-sangat untuk diubati. Sakit yang sukar diubati, seperti asal. Sal ni secara umumnya penyakit TB lah, batuk kering tu kan. Ataupun penyakit yang disebabkan oleh bakteria yang menyerang di bahagian perut, dan dia merebak-rebak ke seluruh badan sampai ke otak pun, itu jenis sal juga dan mudah berjangkit. Tapi kebiasaan digunakan istilah sul ni kebiasaan digunakan istilah pada penyakit TB, batuk kering kan. Batuk kering dia berjangkit dan sangat sukar diubat, malah hampir tak diubat, hampir. Okey. Dan falish ni lumpuh ataupun Down syndrome kan. Jadi sangat sukar diubat, malah kalau Down syndrome tu hampirlah tidak ada ubat, hampir. Tapi kalau diizin Allah Ta'ala boleh ya ubatnya kan, kalau Allah Ta'ala izin. Baik. Itu al-amrad ad-daimah, penyakit yang berpanjangan, yang idal sangat sukar dirawat, diubat kan. Ataupun al-adat al-mu'atharah, dia mempengaruhi al-adat, kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lah. Contohnya omyak, buta dan somak, pekak kan. Biasa pekak dan bisu ni sekali lah. Dia bila pekak dia bisu. Dia sebab dia tak dengar apa dia cakap, dia mula-mula boleh lah kan, tapi bila dah lama-lama dia dah hilang pertimbangan, dia pun tak tahu nak cakap apa lagi dah. Dia ada perasaan tapi dia tak dapat nak menggunakan bahasa sebab dia pekak. Jadi pekak dan bisu somak ni umyak. Jadi kalau dia buta, dia jaga budak macam mana? Kalau dia pekak bisu, dia macam mana nak bercakap dengan budak, nak bagi arahan sebagainya. Buta, dia nak tahu budak tu buat apa, budak tu di mana kan, masalah. Ada orang buta yang boleh kan, mempunyai kemampuan. Banyak juga orang buta yang mempunyai anak dan boleh jaga anak dia. Tapi ini secara umum. Kalau dia tu buta, bisu, pekak, tak layak menjadi orang yang memegang amanah hadonah. Hadonah tu satu amanah. Tayyib. Okey. Jadi kalau maklumat muhimmah sini kata apa? 6 syarat di atas, iaitu 6 syarat di atas yang ni adalah syarat li istihqaqi hadonah, untuk berhak dia menjaga budak. Kalau tak ada salah satu daripada 6 syarat tu, maka saqata, gugurlah hak hadonah tu, dan berpindah intaqala kepada man yaliha, kepada orang yang berikutnya. Orang berikut tu pada yang tertib tadi kan, yang tertib 9 tadi tu kan. Kalau tak ada pada bapa dia 6 syarat tu, berpindah kepada nenek budak kan. Kalau nenek budak tak ada, pindah kepada saudara kandung, syakikah, okey, dan sebagainya kan. Yaliha, yang berikutnya, minal jaddah, nenek, al-ukhtu syaqiqah, khalah, iaitulah makcik, wahalum majara, dan seterusnya. Baik. Habis bab raja'ah, bab hadonah. Wallahu ta'ala alam.